Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada murid-murid yang cikgu kasih sekalian. Okey. Bagi mata pelajaran reka bentuk dan teknologi pada kali ini, kita akan belajar di unit yang baru, di unit 2. Iaitu aplikasi reka bentuk teknologi kejuruteraan. Panjang sangat nama tajuk unit tu. Jadi tajuk kita pada hari ini ialah tenaga boleh baharu. Tenaga boleh baharu. Kamu boleh rujuk pada buku teks RBT kamu di muka surat 22 dan 23. Jom tengok slide yang cikgu sediakan untuk kamu. Mari kita tengok daripada gambar rajah ni, kita cuba faham apa yang disampaikan. Ada dua orang, anak dengan ayah. Mari kita tengok. Alia melihat ayahnya sedang memasang satu alat di halaman rumah mereka. Alia sedang bersembang dengan ayah dia. Ayah sedang buat apa? Ayah sedang memasang lampu solar. Lampu ini akan bernyala pada waktu malam tanpa menggunakan elektrik dari rumah. Wah, bagusnya. Bagaimanakah lampu solar boleh bernyala, ayah? Lampu ini menggunakan panel solar. Panel tersebut menyerap cahaya matahari yang akan ditukarkan kepada tenaga elektrik dan disimpan dalam bateri. Setelah itu, lampu ini akan bernyala di tempat yang gelap. Nampak tak dialog dia? Ini hafal skrip ni. Mana ada ayah cakap dengan anak macam tu. Maksudnya sekarang ni, anak dia tertanya, dia nampak ayah dia. Ayah dia sedang memasang satu alat, iaitu panel solar. Dia nak pasang. Anak tengok, apa hal ayah ni? Apa hal dia pasang ni? Ke tanam pokok? Dia ada tanam kat atas tanah tu kan, ada banyak kan? Ada tujuannya. Apa? Tengok slide seterusnya. Di waktu malam itu. Wah, lampu solar bernyala. Ayah, bolehkah kita menghidupkan kipas menggunakan cahaya matahari? Boleh, tetapi mesti menggunakan panel solar untuk menyerap cahaya matahari. Nampak? Bila waktu malam ada cahaya, ada cahaya lampu solar tu bernyala. Ingat tadi ayah dia pasang apa? Lampu yang menggunakan panel solar. Dia tak gunakan elektrik langsung. Dia dekat rumah, dia tekan switch. Cucuk pula on, tak ada. Ayah dia menggunakan cahaya daripada mana? Bateri. Bukan, ayah dia tak guna bateri. Ingat, panel solar. Solar tu kalau dalam bahasa Melayu dia apa? Matahari. Ayah dia menggunakan cahaya matahari sebagai sumber elektrik untuk lampu ni. Nampak? Faham tak apa. Nanti cikgu terangkan dengan lebih lanjut. Maknanya sekarang ni apa yang kita nak belajar sekarang ialah ni dia. Tenaga boleh baharu. Tenaga boleh baharu. Apa itu? Jom kita belajar. Sebelum kita nak pergi dengan lebih jauh tentang tenaga boleh baharu, first sekali kita kena tahu juga apa itu maksud tenaga. Tengok. Tenaga ialah keupayaan melakukan sesuatu kerja. Ingat tenaga tu apa? Tenaga ialah keupayaan melakukan sesuatu kerja. Macam mana tu cikgu cakap faham lah. Cikgu ambil contoh lah paling mudah. Kamu sedang tidur. Balik sekolah kamu sedang tidur. Betul tak? Sebab apa? Balik sekolah tengah hari penat, tidur. Betul tak? Tetapi adik kamu ataupun abang kamu pun balik sekolah juga. Tapi tiba-tiba dia tak nak tidur. Dia apa? Dia bermain. Dia main basikal depan rumah, lari-lari, nampak? Sedangkan kamu tidur. Maksudnya apa? Abang kamu atau adik kamu yang sedang bermain-main, berlega-lega, naik basikal tu, dia ada tenaga. Nampak tak? Yang kamu pula tidur. Tidur tu sebab apa? Tak ada tenaga.
Faham kan? Maksudnya senang cerita, tenaga ialah keupayaan melakukan sesuatu. Okay. Kalau tak ada tenaga, tak berupaya lah, tidurlah dia. Okay. Tu maksud tenaga. Okay. Jadi sekarang yang kita nak belajar ni, tenaga boleh baharu. Apa maksud dia? Okey, tenaga boleh baharu ialah tenaga yang boleh dijanakan daripada sumber semula jadi secara berterusan. Okey, maksudnya sekarang ni keyword dia apa dia? Sumber semula jadi. Tenaga ni kita dapat daripada sumber semula jadi. Nampak? Semula jadi ni apa? Macam natural lah. Alam semula jadi. Kalau cikgu sebut bateri, bateri ada tenaga kan, betul tak? Kamu pasang bateri dekat lampu suluh, pasang, keluarlah lampu, betul tak? Lampu menyala kan? Tapi ada bateri kan? Okey, bateri ni lama-lama dia boleh tahan lama tak? Ke lama-lama dia akan habis juga? Dia akan habis kan? Maksudnya tenaga elektrik dalam bateri ni dia tak boleh digunakan secara berterusan. Dia akan habis juga. Jadi bateri bukan tenaga boleh baharu. Tenaga boleh baharu ni tenaga yang sentiasa ada. Semula jadi. Okey. Dia boleh digunakan secara berterusan. Dia tak akan habis. Okey. Bateri bukan. Okey. Jom seterusnya. Jenis-jenis. Okey, tak apa. Kita nak tengok apa jenis-jenis tenaga boleh baharu. Okey, tak silap cikgu ada 6. Dalam buku kamu ada 6. Cikgu dah baca awal lah. Mari kita tengok apa dia. Yang pertama, matahari. Tenaga matahari. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, tenaga geoterma. Kata baru kan? Geoterma. Tak apa, nanti kita ulas. Apa itu geoterma? Yang ketiga, tenaga ombak. Tenaga ombak tak macam cerita ombak rindu lah. Tenaga ombak. Yang keempat, tenaga angin. Angin pun ada tenaga Okey, seterusnya tenaga air. Okey. Dan yang terakhir, tenaga biojisim. Okey. Jadi maksudnya ada 6 tenaga Tenaga matahari. Nampak? Matahari. Adakah tenaga matahari, cahaya matahari tu akan habis? Akan habis tak? Tak ada. Dia berterusan. Cuma tu malam je lah. Malam dia tak ada kan? Tak apa. Macam tadi yang berlakon ayah dengan anak tu kan. Siang ada matahari, dia ada tenaga. Bila malam, matahari dah tak ada, tapi ada tenaga. Lampu tu menyala kan? Sebab apa? Tak apa. Nanti kita belajar. Tenaga geoterma. Apa tu geoterma? Okey, cikgu sebut secara umum dulu. Geoterma ni adalah haba. Haba tu apa? Panas lah. Macam kamu kamu masak air. Kalau yang guna dapur kan, pasang api, masak air betul. Lama-lama air mendidih, keluar wap. Bukan keluar asap, wap air panas. Kalau kamu pegang atas dia panas. Tu wap maksud dia haba. Ataupun tuang air panas dalam air, tengok ada panas dia keluar haba. Itulah haba, wap. Okey, itulah geoterma, haba. Lepas tu ombak. Tenaga ombak. Maksudnya dekat laut lah. Laut tu nampak yang ada ombak kat tepi pantai. Kamu duduk lepak kat pantai dengan mak ayah duduk melihat matahari terbenam pada waktu senja, sambil melihat adik berlari di tepi pantai. Tiba-tiba kamu perasan ada ombak berhempas di tepi pantai tu. Itu ombak. Ombak tu yang laju lah di atas air laut tu. Yang keempat, angin. Angin lah. Bukan kipas angin. Kipas angin tutup elektrik. Ada angin tak? Tak ada. Jadi kipas angin tu bukan dia menghasilkan tenaga angin. Dia menghasilkan angin. Tapi yang cikgu sebut sekarang ni sumber semula jadi. Angin. Kamu lepak dekat pantai kan. Duduk tengok termenung. Bilalah nak sekolah ni? Tapi kamu rasa angin banyak. Itulah tenaga angin. Angin tu kita jadikan dia sebagai tenaga. Main layang, angin. Okey. Lepas tu tenaga air. Air tu berguna. Ombak
Ombak dengan air, apa beza dia? Ombak yang di atas air tu, yang laut tu, yang dia berhempas tu, yang duf, duf. Itu ombak. Okey, dia ada arus. Yang dia hempas tu, wuf, dia dah ada arus. Air pun ada arus kan di bawah. Tapi dia tak ada pun letup-letup. Tak ada. Okey, kena faham. Okey, seterusnya apa? Biojisim. Biojisim tu apa? Itu adalah bangkai haiwan. Lepas tu bangkai tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan bangkai ke? Bukan. Maksudnya tumbuh-tumbuhan yang mati, yang dah reput. Faham Najis haiwan, bangkai haiwan, bangkai manusia. Bangkai manusia pula. Najis manusia. Okey. Semua yang semula jadilah, binatang, tumbuhan. Okey. Bangkai, najis, pokok-pokok yang dah mati. Apa yang kita nak buat? Kita akan bakar dia. Bila bakar apa jadi? Keluar api kan. Bila api panas, bila panas dah lama, apa dia? Dia ada wap. Dia akan menghasilkan wap. Bila wap, haba. Nampak tapi biojisim ni adalah daripada binatang, tumbuh-tumbuhan. Okey, faham Geoterma ni dia haba. Dia haba terus. Biojisim ni daripada benda hidup. Daripada tumbuh-tumbuhan reput yang dah mati, pokok yang dah mati tumbang, kita ambil pokok, kita bakar pokok tu. Buah-buah sawit yang dah mati ataupun yang tak guna dah, kita ambil, kutip, buku-buku itu bakar. Untuk dia terbakar, dia menghasilkan haba. Okey alright, cikgu dah terangkan secara umum 6 jenis tenaga boleh baru ni semuanya adalah semula jadi dan boleh digunakan secara berterusan. Faham Maksudnya apa? Takkan habis tenaga ini. Itulah maksud dia tenaga boleh baru. Dia boleh tenaga elektrik yang dijanakan dengan menggunakan sumber semula jadi secara berterusan, takkan habis. Contoh yang salah, bateri. Bateri salah, pakai habis buang bateri. Tapi yang ini semua tenaga tak ada habis-habis. Dia sampai bila-bila takkan habis. Daripada baby dah besar, dah tua, masih lagi ada lagi tenaga ni. Okey, alright. Okey, yang ni boleh rujuk pada buku teks kamu, iaitu matahari. Matahari, tenaga matahari. Okey, mari kita baca, mari kita fahamkan apa maksud dia. Okey, cahaya matahari merupakan sumber tenaga utama. Tenaga yang diperoleh daripada matahari dikenali juga sebagai tenaga solar. Tenaga ini boleh ditukarkan kepada tenaga elektrik dan tenaga haba. Nampak? Tenaga matahari juga dipanggil tenaga solar. Tenaga solar ni, tenaga matahari ni kita akan tukar dia. Apa bagus dia? Dia akan dia akan ditukarkan menjadi tenaga elektrik dan juga tenaga haba. Okey. Mari kita tengok apa yang contoh dia. Nampak ni. Tengok gambar yang di atas sekali, di kiri dia. Nampak tak ada macam cermin banyak tersusun. Kalau kamu jalan ke negeri Pahang, negeri Pahang ikut lebuh raya LPT 2. Sebelum sampai Kuantan tu kamu akan perasan di sebelah kanan. Kalau daripada KL lah, ada satu kawasan yang luas. Ada banyak benda ni macam cermin ni tersusun kat bukit-bukit. Ini adalah panel solar. Okey. Panel solar ni apa? Dia akan menyerap tenaga cahaya matahari. Bila waktu panas dia akan serap, dia akan kumpul, dia akan tangkap cahaya matahari tu, tangkap. Lepas tu dia akan proses, jadilah tenaga elektrik. Okey, macam mana? Apa kita belajar secara umum dulu. Okey, tu bawah dia. Nampak? Ada rumah juga yang dah memasang panel solar sebab dia nak guna tenaga elektrik daripada matahari, tenaga solar. Kamu kena faham kalau kita guna tenaga elektrik yang sekarang ni kat rumah, mak ayah kamu kena bayar, betul tak? Kena bayar bil elektrik. Orang TMB datang dia bagi bil elektrik, berapa banyak guna, kena bayar, betul tak? Yang panel solar ni kamu pasang kat atas bumbung. Bila waktu panas, tenaga solar tu dia akan masuk, dekat panel solar ni, dan dia akan ubah jadi elektrik.
Jadi elektrik tu kita dapat gunakan secara free of charge. Okey. Cuma kena beli panel solar tu lah, yang cermin-cermin tu. Jimat, dia jimat. Dan dia bagus. Okey, tengok pada gambar raja diagram yang rumah tu. Yang rumah cikgu ada satu gambar raja, ada dalam rumah tu ada TV, ada sofa. Okey, kamu boleh tengok contoh lah. Okey, dekat atas bumbung tu ada panel solar. Matahari dia diserap ke dalam panel solar ni. Lepas tu nampak ada wire bergerak. Dia bergerak ke tepi. Tiba-tiba dia sampai ke satu kotak. Kotak tu tulis apa? Inverter. Inverter tu apa? Penyongsang. Maksudnya dia akan tukar cahaya matahari tu, nanti dia akan berubah menjadi elektrik. Dia akan berubah jadi elektrik. Dia ada elektrik. Lepas tu elektrik tu bergerak, dia pergi ke satu kotak lagi. Kotak tu adalah bateri. Maksudnya kotak tu dia kesimpan tenaga elektrik banyak-banyak. Yang daripada matahari tadi kan, daripada panel solar tu masuk tenaga elektrik. Panel solar tu masuk cahaya matahari tu kan. Tenaga solar tu sampai ke inverter, ditukar jadi elektrik. Elektrik pula bergerak masuk ke satu kotak. Kotak tu adalah kotak simpanan elektrik. Bateri. Dia masuk, dia charge. Dia charge jadi penuh. Jadi lepas tu kamu kat rumah, kamu buka TV, dia gunalah dekat dalam bateri tu, dia guna tenaga ni. Lepas tu mak kamu nak masak air ke, guna elektrik kan. Nak pasang aircon, dia gunalah kat situ. Okey, sampailah habis. Sampailah malam. Bila malam tak habis lagi, bateri tu penuh lagi. Pakai je lah. Sampai bila dia dah habis, kalau bateri tu dah habis, gelaplah rumah tu. Sebab apa? Tak ada matahari dah. Okey. Itulah maksud dia. Maksud dia sekarang ni, matahari tenaga matahari ni juga adalah tenaga solar yang ditukarkan menjadi tenaga elektrik untuk kegunaan manusia. Bagus tak? Bagus. Sebab apa? Dia menjimatkan. Okey, dia tidak ada pencemaran udara. Kita ambil secara bersih cahaya matahari tu. Okey. Inilah dia tenaga matahari. Alright. Next. Alright. Geoterma. Geoterma ialah tenaga haba yang diperoleh daripada perut bumi. Tenaga haba tersebut digunakan untuk menghasilkan wap atau steam yang akan menggerakkan turbin bagi menjanakan tenaga elektrik. Okey, kamu ingat je ingat dalam fikiran kamu geoterma. Terma, dia termos. Terma ni maksudnya haba, haba. Jadi kamu kena ingat geoterma ialah tenaga haba. Okey, tenaga haba daripada mana? Daripada perut bumi. Bukan kita bakar. Tadi biodiesel juga disebut tadi. Bakar jadi haba kan. Ini tak ada. Geoterma ni tenaga haba daripada perut bumi. Contohlah, pernah tengok tak kat TV? Ada satu kawasan tu berasap je, panas. Bukan gunung berapi. Itu dah keluar api dah. Dah keluar lava api dia, bukan. Ini kawasan dia di tanah, itu dah ada asap. Kalau tengok TV lah jadi maksudnya di bawah perut bumi tu dia ada kawasan api kan. Lepas tu ada air banyak kawasan tu. Dia panas. Jadi wap air tu dia akan jadi wap air. Dia naik ke tanah sampailah ke atas bumi. Dia naik keluar asap. Itulah wap wap air tu. Jadi orang dia jurutera. Dia dah gunakan teknologi. Dia buat turbin. Turbin tu apa? Turbin ni ada satu alat macam kipas. Jadi wap tu akan naik secara laju laju dia langgar turbin tu akan pusing. Maka yang bila dia pusing tu dia akan menghasilkan tenaga elektrik. Faham turbin tu macam ni lah, macam orang naik kapal terbang. Kalau kamu tengok kat TV ke apa kapal terbang, kepak dia tu kan ada macam dua benda yang bulat tu. Dia pusing dia pusing. Itulah turbin. Okey. Ataupun macam cikgu tak tahulah zaman sekarang basikal macam mana. Basikal zaman sekarang dulu punya basikal masa cikgu kecil tu, cikgu ada dynamo yang letak dekat tayar. Cikgu kayuh lagi laju, dynamo tu akan ada wire sampai ke mentol. Ke mentol basikal. Kalau lagi ke laju juga kayuh, lagi menyala lampu tu. Sebab dynamo tu dia ada
dia lekat dekat tayar, dia pusing kot tayar. Kalau cikgu berhenti, dia tak pusing lah. Jadi lampu tak ada. Bila cikgu kayuh lagi, basikal berjalan, tayar roda pusing, dia ada motor pusing, dia ada bahagian yang pusing. Lepas tu lampu menyala. Jadi yang pusing tu adalah turbin. Lebih kurang begitulah. Okay. Alright. Okay, tengok ni gambar Raja ni. Okay, ni contoh satu kawasan yang ada yang menggunakan geothermal. Di kawasan ada lapang, ada air, nampak? Lepas tu ada wap. Ni bukan asap ini wap air. Haba. Jadi ada kilang, nampak? Dalam ni dia adalah tempat menghasilkan tenaga elektrik menggunakan geothermal, menggunakan haba. Tengok gambar Raja yang atas cikgu ni. Nampak? Dia yang warna merah tu, nampak? Dia earth daripada dalam air, dia ada pipe pasang kat dalam tanah tu. Dalam tanah wap air tu akan naik secara laju. Dia kalau dia naik cepat, gerak haba tu. Lepas tu dia lalu kat turbin. Turbin, nampak perkataan turbin. Dan dia akan pusing, turbin tu kan dia akan pusing. Dan bila dia pusing, nampak dia akan menggerakkan generator Dia akan menghasilkan elektrik. Dan elektrik tu, nampak dia akan masuk bergerak sampai ke tiang-tiang elektrik nampak. Dan elektrik ni ke mana? Akan pergilah ke rumah-rumah, ke bandar-bandar. Okey, barulah rumah-rumah tu boleh guna elektrik. Okey, yang wap air tadi tu yang dah naik tu, dia akan pusing, dia akan jadi balik air. Dia bila dia kumpul banyak di atas, wap air ni dah tak boleh nak lari lah. Dia akan lama-lama dia akan jadi tebal, dia akan jadi air. Dia akan turun balik ke dalam bumi balik. Okay, kawasan ni panas. Dia masuk dalam air tu masuk balik dalam bumi. Dia panas balik. Bumi tu panas, dia naik balik jadi wap. Dia akan pusing. Nampak? Akan habis tak? Takkan habis. Sebab kawasan tu memang kawasan yang panas. Dia akan menghasilkan wap. Wap naik, turbin pusing, jadi elektrik. Okey, elektrik dah pergi ke bandar. Okey, lepas tu yang wap tu akan terkumpul di atas dekat kondenser tu. Okey kan, dekat perkataan atas kamu tengok macam kotak tu kan. Dia akan jadi tebal-tebal, dia akan jadi air. Air akan turun balik, tolak ke dalam bumi. Dia pusing. Nampak? Inilah dia sumber sebelum jadi, takkan habis. Okey? Faham Ini adalah tenaga geothermal, haba daripada perut bumi. Alright. Seterusnya, tenaga air. Okey, sumber air yang berterusan membolehkan empangan dibina bagi menjanakan tenaga elektrik melalui stesen jana kuasa hidroelektrik. Tenaga ini dikenali sebagai tenaga hidro. Tadi tenaga matahari juga dikenali sebagai tenaga solar. Tenaga air juga, tenaga air pula dikenali sebagai tenaga hidro. Ingat, tenaga air juga adalah tenaga hidro. Alright. Inilah maksud dia tenaga air. Okey, ini nama dia empangan. Dia ada sungai. Lepas tu kita akan pasang membina satu macam dinding yang tinggi. Nampak? Tinggi dinding tu, tinggi setinggi, memang tinggi. Kita halus je, kalau betul-betul duduk bawah tu halus je. Tinggi, dan air kan terkumpul. Kat sungai tu kan terkumpul, dia akan naik tinggi sampai takat tu je lah. Nampak? Dia takkan melimpah. Jadi macam mana dia proses elektrik tu? Tengok kat gambar Raja atas cikgu tu. Nampak empangan, batu bawah empangan tu ada lubang, ada saliran air. Lepas tu ada satu macam kotak, nampak? Itu rumah. Ada macam turbin bawah dia, nampak? Air bawah tu sebenarnya laju. Dia mengalir laju bawah tu. Mengalir laju dan dia akan keluar dekat bawah. Jadi sungai yang kecil. Masa mengalir laju tu dia akan pusingkan turbin tu, nampak? Turbin tu akan menghasilkan elektrik. Dan elektrik tu akan pergi ke wire-wire, ke tiang-tiang elektrik dan terus ke bandar. Untuk kegunaan manusia. Nampak kalau tak tahu pangan macam mana, kamu tengoklah. Kalau kamu tengok cerita Upin Ipin kan. Upin Ipin pula dah. Cerita Bobo Boy the movie, yang lawan dengan siapa tu? Retaka. Retaka kan. Dia lawan kat bumi kan. Lepas tu dia nak cabut empangan, nak jatuhkan empangan tu, bagi air semua jatuh. Itu pangan lah tu, nampak? Itu dalam empangan. Air dia tinggi. Lepas tu dia air tu bawah yang mengalir laju lalu kat turbin. Lepas tu dia keluar jadi sungai. Turbin tu yang kita menghasilkan elektrik. Faham Dia takkan habis. Air ni takkan habis sebab dalam empangan ni ada banyak sungai. Sungai yang terkumpul, sungai. Air mengalir, dia pasang
dia pasang dinding. Air tu akan mengalir penuh. Nampak? Dinding lagi tinggi ada penuh. Dah. Di bawah tu ada lubang, air akan keluar. Kena kat turbin, dia akan keluar. Jadi sungai. Turbin tu akan menghasilkan elektrik. Okey. Ini memang pot cikgu mancing dekat Tasik Kenyir. Memang best. Pangai Kenyir best. Okey. Dah. Angin. Okey. Angin merupakan sumber alam yang tidak terhad dan sentiasa ada. Tiupan angin yang kuat membolehkan kincir angin berputar bagi menjanakan tenaga elektrik. Betul? Angin adalah sumber alam yang tak kehabisan. Memang sentiasa ada angin, betul tak? Jadi macam mana dia nak menjadi elektrik? Dia menjadi elektrik, angin tu dia akan menggerakkan kincir angin. Kincir angin ni dia akan pusing dan menghasilkan elektrik. Okey, macam tadi apa? Tadi kita tenaga air kan? Air wap. Dia menghasilkan elektrik macam mana? Dia bukan memusingkan turbin, betul tak? Turbin. Tetapi angin akan memusingkan apa? Kincir angin. Untuk menghasilkan elektrik. Mari kita tengok. Inilah rupa kincir angin macam kipas. Betul tak? Macam kipas. Kat Malaysia ada ni. Okey. Angin kuat dekat tepi pantai, atas bukit ataupun kat tepi pantai dia tolak kuat dan akan pusing. Kincir angin ni akan pusing. Sentiasa pusing. Tengok gambar Raja kat sebelah atas cikgu tu. Tepi sikit. Okey. Bila dia pusing, ingat di dalam dia tu ada turbin. Di dalam kincir angin tu ada turbin. Ada turbin juga. Dia pusing. Jadilah elektrik. Dan elektrik tu akan terkumpul dalam bateri. Dan bergerak ke tiang elektrik dan menuju ke bandar. Okey, faham Angin akan memutarkan kincir angin. Kincir angin ni dalam dia ada turbin. Okey, dia ingat angin akan memusingkan kincir angin. Dan dia akan proses untuk menjadikan elektrik. Okey. Okey, seterusnya. Biogesim. Ni biogesim Biogesim merupakan bahan daripada reputan benda hidup seperti tumbuhan dan najis haiwan untuk menghasilkan bahan api. Beberapa kaedah digunakan bagi menjanakan tenaga daripada biogesim ini. Okey, macam cikgu sebut tadi, biogesim ni macam cikgu sebut tadi, dia adalah macam bangkai haiwan, najis haiwan, pokok-pokok yang dah reput. Kita takkan buang, kita akan bakar. Betul tak? Selalu orang bakar habis macam tu. Ini kita ambil benda tu, kita collect, kita kutik pokok-pokok yang dah mati semua, masuk ke dalam kilang dan kita akan bakar. Kita akan bakar, okey. Ni contoh gambar Raja dia, nampak? Yang atas tu itu adalah sawit sawit. Yang dah habis yang dah habis bakar ke apa, tak silap cikgu. Hampas ke dia panggil apa? Dia ada kilang, dia tak buang. Dia ambil, memang bakar habislah, tapi ni ada kilang tu dia ambil, dia bakar, dia akan bakar. Dan bila dia bakar tu, dia akan menghasilkan haba. Dalam kilang tu dia ada haba. Haba ni akan bergerak. Dia ada apa? Dia ada buat satu alat yang turbin. Haba tu akan pusing kat turbin. Jadi jadilah tenaga elektrik. Okey. Cuma dia tak gunakan dia tak macam geotermal. Geotermal tu haba, wap air, wap daripada perut bumi. Kalau biogesim, dia pun juga haba, betul tak? Dia haba yang pusingkan turbin untuk hasilkan elektrik, tapi dia gunakan apa? Reputan haiwan, reputan tumbuh-tumbuhan. Tu dia biogesim. Okey, faham? Okey, seterusnya ombak rindu. Okey, bukan ombak. Ombak laut yang kuat mampu menjanakan tenaga elektrik melalui turbin yang diletakkan pada stesen jana kuasa. Nampak? Ombak masih menggunakan turbin juga. Turbin pusing. Ombak yang laju yang kuat, yang boleh hempas. Ini tengok gambar. Ni contoh dia turbinnya. Ada tempat dia, dalam dia tu ada turbin. Okey. Sekarang air tenang, tak ada ombak. Dia ada waktu-waktu dia. Bila air berombak laju, dia akan arus di bawah, dia akan tolak kuat-kuat tengok gambar Raja atas cikgu tu. Bila ombak lalu, dia akan lalu bawah tu. Dalam tu ada macam lubang, dia akan masuk. Dia akan masuk dan dia akan pusing balik air tu, dia akan keluar balik. Bila dia masuk tu, dia nak pusing. Pusing tu kat mana? Dalam tu ada turbin. Ada turbin. Air masuk, pusing, keluar. Turbin akan pusing. Air masuk, lalu kat turbin, pusing, keluar. Turbin pusing Jadi menghasilkan elektrik.
Dieletrik tu akan ada wire bawah dia tu. Ada wire. Sampai ke tiang elektrik. Sampailah ke bandar. Okey. Okey. Ada seorang adik ni Seorang adik ni dia nak tanyakan kepada kita. Dia tak faham dia tanya. Okey, mari kita tengok apa dia tanya kita. Kawan-kawan, bagaimanakah tenaga boleh baharu dapat memberikan manfaat dalam kehidupan kita? Dia tanya apa tenaga boleh baru ni beri manfaat, memberi faedah kepada kita. Apa kelebihan dia kepada kita? Okey, apa dia? Siapa boleh tahu? Daripada cikgu sembang tadi, apa? Cikgu ulang dia sama. Ada 6 jenis tenaga baru. Cikgu dah cakap dah apa yang dihasilkan kepada kita. Apa dia? Tenaga elektrik. Ini manfaat dia. Pertama, dia memberikan kita tenaga elektrik. Ingat, tenaga elektrik ni cukup penting dalam kehidupan manusia. Betul tak? Sebab apa? Tengok kat rumah kamu, bila kamu balik rumah, mak pasang aircon. Pakai apa? Pakai elektrik lah. Tak apa kalau tak ada aircon, mak pasang apa? Kipas. Kamu pasang kipas. Sebab apa? Nak tengok elektrik. Nak tengok elektrik apa? Pakai elektrik. Balik rumah kamu dah boring lah, asyik belajar. Tak larang nak tengok cerita Pepin lah. Buka TV, betul tak? Pakai apa? Tenaga elektrik. Lepas tu, nak tidur malam lah, nak lewat pukul 5 pagi lah. Nak tidur lewat lah. Nak main PUBG. Charge handphone. Pakai apa? Tenaga elektrik. Nampak tak? Maksudnya, tenaga boleh baharu ni, manfaat dia kepada kita yang pertama ialah dia memberi tenaga elektrik kepada kita. Itu manfaat yang pertama. Okay. Yang kedua, apa faedah dia lagi? Dia tidak mencemarkan bumi. Dia tidak akan menyebabkan pencemaran udara, tak ada. Pencemaran air, tak ada. Dia semua bersih. Ini tenaga yang bersih. Tak ada kotor-kotor. Macam bakar, macam sampah. Buang tepi sungai, tu sampah, busuk. Dia tak ada. Dia tenaga semula jadi. Dia alam semula jadi, bersih. Tenaga dia kita proses secara bersih. Tidak menyebabkan pencemaran berlaku di bumi. Itu faedah dia yang kedua. Faedah yang ketiga, apa manfaat dia kepada kita? Dia ni tak pernah habis. Tenaga boleh baharu ni takkan habis. Dia berpanjangan dan sentiasa ada. Okey. Kamu sekarang dah jam 5, beli bateri, betul tak? Lepas tu lepak kat luar rumah, angin banyak. Tahun depan kamu dah jam 6, betul tak? Dah jam 6, angin ada lagi tak kat luar? Ada. Bateri yang kamu beli tadi ada lagi tak? Dah buang dah. Esok dah buang dalam tu sampah, betul tak? Maksudnya, nampak? Tenaga boleh baru ni memang berterusan. Dia berpanjangan, takkan habis. Boleh digunakan sampai bila-bila. Itu bagus dia. Okey. Jadi, alhamdulillah selesai juga kita. Okey murid. Jadi kamu dah diperkenalkan yang pertama, apa itu tenaga boleh baharu. Okey, ingat tenaga boleh baharu. Okey. Yang boleh tenaga elektrik yang dijana menggunakan sumber semula jadi secara berterusan atau berpanjangan. Lepas tu kamu dah dikenalkan dengan 6 jenis tenaga boleh baru. Okey, tenaga matahari, tenaga air, tenaga geoterma, tenaga ombak, tenaga berjisim. Lagi tenaga apa Alamak, cikgu tak ingat lah. Dia tengok balik lah. Cikgu pula lupa. Okey, jadi cuba baca balik buku, cuba fahamkan balik tenaga tu, cuba fahamkan. Yang penting 6 ni menghasilkan tenaga elektrik. Okey, dia boleh menghasilkan tenaga elektrik. Cuma macam mana proses dia, cuba tengok, baca balik buku tu, cuba fahamkan. Okey, jadi itu saja daripada cikgu. Semoga semuanya ceria selalu, bergembira di rumah bersama keluarga. Okey, ingat dah masuk sekolah, dah bergembira. Yang penting kena jaga SOP, ingat SOP, jaga jarak kamu dengan kawan, pakai face mask, ingat stay fit, pastikan balik rumah fit, senam selalu bagi cegah badan. Okey. Alright. Kita akan jumpa di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar.